Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk video kali ini merupakan isu dan cabaran bertemakan sosial dan budaya. Bahagian yang kedua merupakan soalan-soalan STPM tahun-tahun yang lalu. Bagi tema ini ada 6 soalan yang pernah keluar. Jadi untuk soalan yang pertama, STPM 2013 soalan 19. Soalannya, masalah yang dihadapi oleh sesebuah negara berjiran ialah pergerakan rakyat melintasi sempadan tanpa kebenaran yang sah. Isu di sini ialah pergerakan rakyat melintasi sempadan tanpa kebenaran yang sah. Di sini ada sesuatu fokus isu yang tidak nampak, iaitu kenapa berlakunya pergerakan rakyat tersebut. Persoalan kenapa berlakunya pergerakan akan merujuk kepada fokus isu sama ada punca, sebab atau faktor pergerakan rakyat. Jika pelajar baca soalan ini sepintas lalu, seperti tiada apa-apa untuk ayat tersebut. Sebenarnya ada sesuatu yang ada di dalam ayat ini, iaitu kenapa berlakunya pergerakan rakyat tadi. Jadi, yang seterusnya menimbulkan pelbagai kesan buruk kepada negara penerima. Ayat ini dia nampak iaitu kesan buruk merupakan fokus isu yang kedua. Jika ada dua fokus isu, bermaksud kombinasi bagi soalan ini ialah 2 tambah 3 atau 3 tambah 2. Di mana fokus isu yang pertama ialah sebab pergerakan, antara jawapannya ialah masalah kemiskinan di negara asal, ancaman keselamatan di negara asal. Manakala fokus isu yang kedua ialah kesan buruk, penyebaran penyakit, masalah penempatan dan peningkatan jenayah. Seperti biasa di dalam pendahuluan, pastikan ada isu dan juga fokus isu. Bahagian idea, salah satu sebab pergerakan rakyat melintasi sempadan tanpa kebenaran yang sah ialah masalah kemiskinan di negara asal. Kemiskinan hidup di negara asal menyebabkan terdapat rakyat negara jiran yang berpindah ke negara membangun atau negara maju yang dianggap lebih selesa, aman serta banyak peluang pekerjaan. Kehidupan yang lebih selesa mendorong pendatang untuk bergerak masuk ke negara penerima walaupun mereka mengetahui risiko yang bakal ditanggung kelak. Sebab yang kedua ialah ancaman keselamatan di negara asal, politik yang tidak stabil, perang saudara dan kekacauan yang berterusan di negara asal menyebabkan rakyat berpindah untuk mencari perlindungan dan penempatan baharu. Misalnya, etnik Rohingya telah dinafikan hak warga negara sehingga mendorong rakyatnya untuk melakukan pembunuhan tanpa belas kasihan dan melanggari hak asasi manusia. Malah, masyarakat Buddha di sana bermatlamat ingin melenyapkan kaum dan keturunan Rohingya Islam dari bumi Myanmar. Idea yang ketiga merupakan fokus isu yang kedua, iaitu kesan buruk. Isu ini kepada negara penerima ialah penyebaran penyakit. Pergerakan rakyat secara tidak sah ini kebanyakannya berasal daripada negara mundur di mana tahap pengawalan kesihatan mereka adalah rendah. Contohnya, kemasukan rakyat luar yang tidak diketahui status kesihatan mereka merupakan antara punca penularan semula penyakit kusta selepas negara diumumkan bebas daripadanya pada awal tahun 1990-an. Kesan buruk yang kedua ialah masalah penempatan. Masalah penempatan ini berlaku apabila rakyat luar ini membina penempatan mereka secara haram di tanah kerajaan seperti di kawasan setinggan dan kawasan hutan yang berhampiran dengan tempat kerja mereka. Penempatan yang dibina oleh golongan ini juga bukan sahaja menjejaskan pandang darat di sesebuah kawasan, malah turut mengundang pencemaran alam sekitar dan berlakunya jenayah setempat. Kesan buruk yang terakhir ialah peningkatan jenayah. Rakyat luar yang masuk secara haram ini tidak mempunyai pekerjaan, maka situasi ini akan mendorong mereka untuk melakukan aktiviti jenayah bagi mendapatkan sumber pendapatan. Jenayah yang biasa dilakukan ialah rompakan, samun, pembunuhan dan pengedaran dadah. Peningkatan kadar jenayah ini secara tidak langsung akan menggugat keselamatan dan keamanan negara. Di bahagian penutup, seperti biasa, kita akan masukkan isu, fokus isu serta cadangan.
Soalan yang kedua, STPM 2014, soalan 19. Kes wanita Malaysia yang dijadikan sebagai kedai dadah oleh sindikat dadah antarabangsa terus meningkat menunjukkan faktor, sebab atau punca wanita Malaysia dijadikan sebagai kedai dadah. Permasalahan ini jika tidak ditangani dengan segera boleh menimbulkan pelbagai risiko. Risiko merupakan fokus isu yang kedua. Isu bagi soalan ini, wanita Malaysia dijadikan kedai dadah oleh sindikat dadah antarabangsa. Fokus isu yang pertama, saya menggunakan terma sebab, tahap pemikiran dan kematangan rendah, kemiskinan hidup dan kecanggihan teknologi. Manakala fokus isu yang kedua ialah risiko, menjejaskan nama baik negara dan dikenakan tindakan undang-undang. Bahagian pendahuluan seperti biasa kita akan masukkan isu dan fokus isu. Sebab wanita Malaysia dijadikan sebagai kedai dadah oleh sindikat dadah antarabangsa adalah kerana tahap pemikiran dan kematangan rendah. Lemah dan mudah tertipu atau diperdaya, terpengaruh dengan kata-kata manis dan kekayaan yang dijanjikan serta mudah percaya dengan orang asing menunjukkan tahap pemikiran dan kematangan yang rendah bagi sesetengah wanita. Kehidupan yang lebih selesa mendorong mereka terjebak dengan sindikat ini tanpa memikirkan kesan langsung yang bakal terjadi kelak. Sebab yang kedua adalah kerana kemiskinan hidup. Apabila sesetengah individu mengalami masalah kewangan yang serius, hal ini secara tidak langsung turut mempengaruhi taraf ekonomi mereka. Sesetengah mangsa yang telah ditangkap mengakui bahawa mereka mengetahui telah dijadikan kedai dadah serta risiko yang terpaksa ditanggung, namun disebabkan oleh kesempitan hidup, maka mereka sanggup menanggung risiko tersebut. Sebab yang ketiga adalah kerana kecanggihan teknologi. Kemajuan era digital serta penggunaan internet secara meluas telah menyebabkan sindikat ini mudah menjalankan kegiatan mereka. Dalam kejadian terbaru, pelajar kejururawatan kolej swasta di Damansara ditahan pihak berkuasa China kerana menyeludup 100 biji dadah jenis heroin dengan menelannya. Pelajar itu dipercayai ditawarkan RM5,000 untuk menyeludup dadah berkenaan oleh rakan Facebook iaitu seorang lelaki warga Afrika. Risiko permasalahan ini akan menjejaskan nama baik negara. Isu kedai dadah membabitkan penyeludupan dari Malaysia ke luar negara khususnya Asia Pasifik menggusarkan berikutan kegiatan itu memburukkan imej negara. Kegiatan penyeludupan dadah keluar itu seolah-olah menggambarkan Malaysia tidak mempunyai undang-undang tegas terhadap pelaku, maka nama negara akan tercalar kerana dianggap sebagai negara transit pengedaran dadah. Secara tidak langsung, ianya akan menjatuhkan maruah dan integriti negara. Risiko yang seterusnya akan dikenakan tindakan undang-undang. Kesalahan memiliki dan mengedar dadah merupakan kesalahan paling serius dan boleh membawa hukuman mati atau penjara seumur hidup. Hukuman mati adalah hukuman terbaik untuk kesalahan membabitkan pengedar dadah yang didapati bersalah. Ini kerana pengedar dadah secara perlahan-lahan membunuh ramai penagih yang membeli dadah daripada mereka. Di bahagian penutup, seperti biasa, kita akan mulakan dengan istilah kesimpulannya. Jelaslah bahawa merupakan kata penegas serta kita akan masukkan isu, fokus isu serta cadangan. Soalan yang ketiga bertemakan sosial dan juga budaya STPM Ulangan 2014, soalan 19. Kegiatan pemerdagangan manusia berpunca daripada pelbagai faktor dan semakin meningkat sehingga meninggalkan kesan negatif kepada Malaysia. Di sini kita boleh nampak terus fokus isu yang pertama merupakan faktor kegiatan pemerdagangan manusia. Fokus isu yang kedua ialah kesan negatif kegiatan ini. Isu bagi soalan ini ialah kegiatan pemerdagangan manusia. Fokus isu yang pertama, faktor peluang pekerjaan dan kegiatan sindiket yang berleluasa. Manakala fokus isu yang kedua ialah kesan negatif, mengancam keselamatan negara, mencemarkan imej negara dan peningkatan masalah sosial. Bahagian pendahuluan seperti biasa kita akan masukkan isu dan juga fokus isu.
Ada yang pertama, antara faktor berlakunya pemerdagangan manusia ialah memperoleh peluang pekerjaan. Kebanyakan mangsa berasal dari negara yang sering mengalami pergolakan politik dan ekonomi serta hidup dalam serba kekurangan dan kemiskinan. Hal ini mendorong penghijrahan mereka ke negara lebih maju yang mempunyai lebih banyak peluang pekerjaan. Jika tersalah langkah, mereka mungkin terjerat dengan sindiket pemerdagangan yang hanya ingin mengaut keuntungan semata-mata. Faktor yang seterusnya ialah kegiatan sindiket yang berleluasa. Secara umumnya, hampir semua negara di dunia terlibat dengan sindiket perdagangan manusia. Masalah ini merupakan isu rentas sempadan, maka banyak negara di dunia, sama ada negara maju atau negara membangun, tidak terlepas daripada menghadapi isu ini. Modus operandi yang dijalankan adalah seperti sering menyamar sebagai agensi pekerjaan yang sah dengan niat untuk membantu buruh asing. Sebaliknya, buruh ini akan dieksploitasi untuk kepentingan pihak tersebut. Sehubungan itu, kegiatan ini mendatangkan kesan negatif kepada negara. Kesan negatifnya ialah mengancam keselamatan negara. Sistem kawalan keselamatan yang longgar, terutamanya di pintu sempadan negara, akan memudahkan kemasukan pendatang asing sehingga menyebabkan jenayah pemerdagangan manusia semakin meningkat. Sindiket atau warga asing ini cenderung melakukan jenayah lain untuk mendapatkan kekayaan. Hal ini akan menyebabkan keselamatan negara tergugat. Selanjutnya, ianya mencemarkan imej negara. Nama baik negara terjejas akibat kegagalan negara menjaga hak dan kebebasan warganya serta dianggap sebagai sebuah negara yang mempunyai tahap pengurusan sempadan yang lemah. Selain itu, negara akan dilabel sebagai sebuah negara yang lemah dalam pengurusan pentadbiran, penguatkuasaan undang-undang dan tidak berjaya menjaga hak kemanusiaan dengan baik. Akhir sekali, peningkatan masalah sosial. Kemasukan warga asing menerusi sindiket pemerdagangan manusia akan menimbulkan pelbagai masalah sosial. Misalnya, sebahagian pendatang asing tidak menghormati undang-undang negara ini dengan melakukan pelbagai jenayah, malah turut menyebarkan penyakit berjangkit seperti AIDS, kusta dan TB kepada rakyat tempatan. Bahagian penutup, seperti biasa, kita akan masukkan fokus isu beserta dengan cadangan. Kita teruskan lagi dengan soalan yang keempat, STPM 2015, soalan 19. Jenayah rentas benua atau jenayah transnasional dikatakan semakin berleluasa. Semakin berleluasa menunjukkan punca sebab atau faktor berlakunya jenayah rentas benua. Malaysia perlu mengambil tindakan yang sewajarnya untuk membantras jenayah ini. Jadi, ayat yang kedua ini fokus isunya ialah tindakan. Isunya membantras jenayah ini. Fokus isu yang pertama, saya menggunakan terma punca, kemajuan teknologi, kelemahan kawalan sempadan dan permintaan tinggi dalam pasaran gelap. Manakala fokus isu yang kedua merupakan tindakan meningkatkan kerjasama antarabangsa dan meningkatkan kepakaran pihak penguatkuasa. Bahagian pendahuluan seperti biasa, isu dan juga fokus isu. Antara punca berlakunya jenayah rentas benua ialah kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi digital serta penggunaan internet secara meluas telah menyebabkan jenayah rentas benua tidak dapat dikawal dan dipantau dengan sebaiknya. Ini menyebabkan kegiatan pelbagai sindiket jenayah sukar dikesan kerana komunikasi dijalankan secara dalam talian. Misalnya, kegiatan pengubahan wang haram sukar dikesan dengan cepat kerana transaksi tersebut dijalankan secara dalam talian. Selain itu, kelemahan kawalan sempadan. Sempadan negara yang luas meliputi sempadan udara, darat dan laut menyukarkan penguatkuasaan di pintu masuk negara. Keadaan ini bertambah rumit dengan amalan rasuah dalam kalangan pihak penguatkuasa yang tidak bertanggungjawab. Penjenayah ini akan memberi wang sogokan kepada pihak penguatkuasa untuk melepaskan diri daripada ditangkap atas kesalahan yang dilakukan di sempadan.
Seterusnya, permintaan tinggi dalam pasaran gelap. Pasaran gelap adalah ancaman besar kepada rakyat Malaysia apabila kerajaan dan perniagaan sah dilemahkan, manakala pengguna pula terdedah kepada produk yang tidak bermutu dan tidak terkawal. Walaupun begitu, melalui pasaran gelap, bekalan lebih mudah didapati pada harga yang lebih rendah kerana pasaran gelap global bukan sahaja luas tetapi pesat pertumbuhannya. Jadi, tidak hairanlah pasaran ini masih mendapat tempat bagi sebahagian pembeli. Rentetan daripada itu, Malaysia perlu mengambil tindakan yang sewajarnya untuk membantras jenayah ini. Tindakan pertama ialah meningkatkan kerjasama antarabangsa. Perkara ini merupakan isu global yang memerlukan perhatian dan penglibatan semua negara, serantau dan antarabangsa. Sementara itu, bentuk kerjasama yang boleh dilaksanakan termasuklah pelaksanaan operasi pencegahan di pintu sempadan, pertukaran maklumat tentang modus operandi jenayah serta mengenal pasti lokasi utama jenayah ini. Tindakan selanjutnya ialah meningkatkan kepakaran pihak penguatkuasa. Usaha melatih dan merekrut pihak penguatkuasa yang berkredibiliti, bertanggungjawab dan berintegriti tinggi amat diperlukan bagi menangani jenayah rentas benua dengan sebaiknya. Contohnya, kemahiran mempraktikkan teknologi perangi jenayah dengan inovasi AI berbentuk cermin mata mampu mengenal pasti identiti individu yang berada dalam kelompok yang ramai. Bahagian penutup seperti biasa, kita akan masukkan isu, fokus isu dan cadangan. Soalan yang kelima, STPM 2016, soalan 19. Kerajaan berhasrat untuk menjadikan Malaysia sebagai pusat atau hub pendidikan antarabangsa. Huraikan langkah yang diambil oleh Malaysia untuk merealisasikan hasrat tersebut. Soalan ini, fokus isunya ada pada ayat yang kedua, iaitu langkah menjadikan Malaysia sebagai pusat atau hub pendidikan antarabangsa. Fokus isu ialah langkah antara jawapannya meningkatkan imej IPT tempatan, menjalinkan kerjasama dengan IPT luar negara, mempelbagaikan penawaran kursus pengajian, menambah baik prasarana pendidikan dan meningkatkan kualiti pengajian. Pendahuluan, kita akan masukkan isu dan fokus isu. Salah satu langkah yang perlu diambil untuk merealisasikan hasrat Malaysia sebagai pusat atau hub pendidikan antarabangsa ialah meningkatkan imej IPT tempatan. Terkini, 7 strategi sejahtera IPT menerusi amanat tahun 2022 dilihat mampu meningkatkan imej pengajian tinggi dalam negara. Langkah ini diyakini boleh menarik minat pelajar antarabangsa untuk menyambung pengajian di Malaysia. Di samping itu, Agensi Kelayakan Malaysia MQA sentiasa memastikan setiap program yang ditawarkan IPT tempatan mencapai piawaian yang ditetapkan. Langkah kedua ialah menjalinkan kerjasama dengan IPT luar negara. Universiti tempatan disaran menjalinkan lebih banyak kerjasama dengan universiti antarabangsa untuk penawaran program latihan dan pendidikan transnasional. Sebagai contoh, penempatan pelajar IPT tempatan di IPT luar negara dalam tempoh masa tertentu dapat memberi pendedahan mengenai suasana belajar di universiti antarabangsa. Selain itu, ia juga boleh meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris mereka. Langkah ketiga ialah mempelbagaikan penawaran kursus pengajian. Kepelbagaian kursus pengajian yang ditawarkan oleh mana-mana IPT tempatan meliputi peringkat diploma, ijazah sarjana muda, sarjana dan doktor falsafah. Sebagai contoh, Fakulti Undang-Undang UKM telah merangka satu program siswazah iaitu program Ijazah Doktor Falsafah dalam undang-undang yang diiktiraf bagi meningkatkan tahap pemikiran, kemahiran dan pengetahuan. Langkah keempat ialah menambah baik prasarana pendidikan. Prasarana pendidikan yang lengkap dan perkhidmatan yang cekap perlu diwujudkan supaya ianya bersesuaian dengan keadaan semasa. Misalnya,
Situasi semasa penularan COVID-19 telah memberi cabaran kepada sistem pendidikan global. Oleh itu, penambahbaikan dari segi penawaran pengajian secara digital telah menjadi kaedah penting menerusi mod pembelajaran terbuka dan jarak jauh yang memberi pilihan kepada pelajar untuk belajar dari negara asal mereka tanpa perlu ke Malaysia secara fizikal. Langkah terakhir ialah meningkatkan kualiti pengajian. Dalam usaha meningkatkan kualiti pengajian, ianya mestilah mendapat akreditasi penuh MQA. Semua program yang diakredit oleh MQA membawa maksud diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia. Ini penting kerana program pengajian yang diperakukan oleh MQA dan badan-badan autoriti memiliki kelebihan tersendiri seperti peluang penajaan dari badan-badan penaja serta peluang melanjutkan pengajian ke IPT dengan pindahan kredit. Di bahagian penutup seperti biasa, kita akan masukkan isu, fokus isu dan juga cadangan. Soalan yang terakhir yang bertemakan sosial dan juga budaya STPM 2019 soalan 18. Kebanjiran warga asing membawa pelbagai ancaman kepada negara. So soalan ini pendek sahaja. Fokus isunya ialah ancaman isunya kebanjiran warga asing. Antara bentuk ancaman ialah ancaman penyakit, ancaman peningkatan jenayah, ancaman ekonomi, ancaman pertembungan budaya dan masalah penempatan. Bahagian pendahuluan seperti biasa, kita akan masukkan isu dan juga fokus isu. Soalan ini pendek, maka akan ada satu ayat untuk memanjangkan pendahuluan. Salah satu ancaman yang bakal berlaku akibat daripada kebanjiran warga asing ke negara ini ialah ancaman penyakit. Majoriti warga asing yang datang ke Malaysia berasal daripada negara mundur di mana tahap pengawalan kesihatan mereka adalah rendah. Malaysia merupakan negara yang hampir bebas daripada penyakit TB pada tahun 90-an. Walau bagaimanapun, pada awal tahun 2000, ianya mula menular semula disebabkan pergerakan pekerja asing masuk dari negara-negara yang tinggi insiden TB. Seterusnya, ancaman peningkatan jenayah. Warga asing tidak mempunyai pekerjaan, maka situasi ini akan mendorong mereka untuk melakukan aktiviti jenayah bagi mendapatkan sumber kewangan. Jenayah yang biasa dilakukan ialah rompakan, samun, pembunuhan dan pengedaran dadah. Peningkatan kadar jenayah ini secara tidak langsung akan menggugat keselamatan dan keamanan negara. Selain itu, ancaman ekonomi. Warga asing akan menghantar balik wang pendapatan mereka ke negara asal. Pengaliran wang keluar yang banyak akan merugikan negara dari segi pertukaran wang asing. Apabila keadaan ini berterusan, ia akan menjejaskan ekonomi negara. Malah pengaliran wang ke luar negara yang berlebihan dan tanpa kawalan juga turut menyebabkan peluang untuk negara Malaysia mencapai kemajuan terbantut. Tambahan pula berlakunya ancaman pertembungan budaya. Budaya luar yang dibawa masuk oleh warga asing melalui proses migrasi ke Malaysia menyebabkan berlakunya pertembungan budaya antara budaya luar dengan budaya tempatan. Kesannya akan berlaku penghakisan terhadap budaya dominan sedia ada. Sebagai contoh, generasi muda mudah terpengaruh dengan budaya luar seperti budaya hedonisme yang merupakan gaya hidup yang hanya mengejar keseronokan semata-mata. Akhir sekali, berlakunya masalah penempatan. Masalah penempatan ini berlaku apabila warga asing membina penempatan mereka secara haram di tanah kerajaan seperti di kawasan setinggan dan kawasan hutan yang berhampiran dengan tempat kerja mereka. Penempatan yang dibina oleh warga asing ini juga bukan sahaja menjejaskan pandang darat di sesebuah kawasan, malah turut mengundang pencemaran alam sekitar dan berlakunya jenayah setempat. Bahagian penutup seperti biasa, isu, fokus isu dan cadangan. Sekian sahaja untuk kali ini. Kita jumpa lagi untuk video yang akan datang. Terima kasih.